Semua senyap lah. Siapa nak jawab? Mike buat hal se. Alamak, tamu Nabi. Okeylah, Munirah. Munirah binti Muhammad. Apa ni? Saya pun tak nampak apa penuh. Apa itu vertical line test? Apa gunanya vertical line test? Hey, you all bukan dah tengok nota ke? Saya tak buat Saya nota. rasa Alhamdulillah. Siapa ni? Tolong Hasna. perkenalkan diri. Oh, Saya terima Hasna. kasih. 1A03. Terbaik, Asna. Okay. Jadi vertical line test ni untuk kita test kalau dia sentuh satu point je maksudnya dia function. Okay, so bermaksud dia garis yang mencancang ataupun mengufuk, betul? Betul? Bukan dia garis yang melintang. Okay. So kita ada dua benda. Yang pertama, terima kasih Asna. Vertical line test dan juga horizontal line test. So vertical line test untuk kita uji sama ada dia function ataupun tak function. Function atau not function. Kalau horizontal line test, siapa pula? Nur Farah Hazirah. Apa? Ingat tak horizontal line test untuk apa? Come on guys. Tak apa, salah pun tak apa. It's okay. Bukannya kena betul. Salah pun satu learning process. Apa Farah? Dah buka ni? Tak ingat. Okay, horizontal line test ni kita biasanya gunakan untuk uji sama ada dia one-to-one function ataupun tidak. Okay, one-to-one function tu apa? Maksud dia inverse ataupun not inverse. So, bila dia one-to-one function, dia ada inverse. So, kalau dia not one-to-one function, dia tiada inverse. Okay, so itu guna horizontal line test. Tapi dalam kes kita sekarang ni, saya tanya vertical line test. So, macam siapa tadi cakap, Hasna, Syuhari Hasna cakap, macam mana kita nak tentukan sama ada kita punya gambar raja ni, ada dua contoh, dia adalah function atau tak. So, kita uji dengan kita buat satu garis yang lurus. Okay, so buat garis yang lurus. Let's say, saya garis kat sini. So, ni adalah VLT ataupun vertical line test. So, kita lihat dia cut pada berapa point. Boleh nampak tak? Dia cut pada berapa point. Irfan dia ada. Tak ada Irfan dia. Alia Balkis ke? Satu, sir. Okay. So, bila satu dia function ataupun tak function? Function. Ya. So, bermaksud kalau kita tentukan dia function ataupun tak, dia hanya cut only at one point. Betul? So, cut at one point only. So, kamu kena jelas. Okay. So, yang seterusnya. Graf kuadratik. Okay, let's say saya buat satu vertical line test. Kat mana-mana daripada sini daripada ujung gambar raja kuadratik ni sampai ke hujung sini. So, bermaksud saya boleh letakkan vertical line test tu kat mana-mana saja. Asalkan di atas garisan dia lah. Okay. Let's say saya letak kat sini. Alamak, tu salah pula. Sorry. Okay, let's say saya buat gini. Kat sini. Allahu Akbar. Siapa? Okay. So, ini VLT saya. Vertical line test saya. So, dia cut only pada satu point. So, ini function ataupun tak? Function. Okay, function. Thank you. Okay. Saya tambah satu gambar raja lagi. Let's say for example, sorry. Okay, kita ada X, kita ada Y. Okay. Then, saya buat satu curve macam ni. Okay. So, ini satu bentuk curve yang kita tak tahu yang saya labelkan sebagai fx contohnya. Okay, so macam mana kita tahu dia function ke tak? Kita buat apa? Garis. Kita buat satu garis lurus, betul? So, kita buat satu garis lurus. So, macam ni. So, ni VLT saya.
So dekat pada berapa point? 2 point sir. So function or not? Not function. Okay, thank you. So not function. So kamu jelaskan ni? Boleh? Boleh sir. So kamu dah tahu. Okay, so bermaksud bila VLT untuk kita tentukan dia function or not function, HLT kita nak tentukan dia inverse ataupun tidak. Okay. So lang-lang dah kita dah sebut pasal HLT ni, horizontal line test. Okay. Saya tak menggunakan gambar raja yang sama ataupun gambar raja lain lah. Okay, saya gunakan gambar raja lain. So, saya just lukis curve saja. Let's say saya buat kuadratik lah macam ni. Okay. Saya apply horizontal line test kat sini. Oh my god. Sorry. Tak jadi horizontal pun. Okay. Okay. So bila saya apply HLT kat sini. So HLT tadi apa? Untuk tentukan inverse ataupun tak kan? Betul tak? Okay. So ni ada inverse ataupun tak? Tak. Kenapa tak ada inverse? Sebab dia 2 point. Kenapa? Sebab dekat pada 2 points. So dia not 1 to 1 function. So bermaksud does not have Inverse. Inverse. Okay, simple as that. Okay. So kalau satu gambar aja lagi, saya bagi satu straight line. Okay. And then saya apply HLT kat sini. So ni HLT saya, horizontal line test saya. So function ni ada inverse ataupun tak? Ada. Ada. Why? Kenapa? Tentu satu point. Sebab dia cut. Sebab dia cut at 1 point. Okay, cut at 1 point only. Okay. Jelas So dia adalah inverse. So itu kegunaan HLT dan juga VLT. Boleh tak? Faham tak cakap ni? Boleh? Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Terima kasih. Okay, so saya buat satu gambar aja lagi. Okay, kali ni kita macam mana kita nak tentukan domain and range. Okay, domain and range. So, saya buat paksi. So saya ada paksi X and paksi Y. Betul? Okay, so ada paksi X and paksi Y. Okay, what happen then? Let's say saya pun buat satu bentuk graf lah. Okay. So ni sebenarnya graf bentuk apa ni? Kalau kamu tahu dia adalah bentuk kuadratik lah. Okay. Kat sini dia ada satu bulat. Kat sini dia pun ada. Okay, ni saya modify sikit lah. Okay. So dia akan berhenti dekat sini. Dengan bulat penuh. Okay, bulat penuh. Okay, let's say for example. Okay, dekat sini nilai dia, let's say, okay, saya pun buat label lah. Ini -1, -2, -3, -4. So kat sini adalah -5. So kat sini adalah 1. Oh my god, sorry. Okay, so kat sini adalah 1, 0, 2, 3, 4 and 5. Okay, so soalan saya, macam mana saya nak cari its domain? Apakah domain dia? Macam mana? Bincangkan. Macam mana? Domain apa domain? Guys? Cakap Chan. Boleh pula. Pasing-pasing. Siapa sebilik dengan awak ni?
Chan. Oh, panggil Chan Sir, nak try Ah. sir. Okay, very good. Ni, Ni, Chan cakap close 5, negative infinity. kenapa Chan cakap? Ni siapa yang bercakap? Ha? Afiq. Okay. Okay, senang. Afiq, Afiq. Apa domain dia? Close 5, open negative infinity. Close 5. Close 5. Open negative infinity. Sini. Terbalik sir. Terbalik. Balik. Terbalik. Negative infinity dulu, lepas tu baru close 5. Gitu. Iya ke? So, negative infinity. Close 5 je ni. Okay. Okay, terima kasih di atas percubaan tu. Okay, so kita tengok kat sini So gambar raja ni kalau awak lihat dia adalah bersyarat. So bila bersyarat dia gambar raja ni dia tak menuju ke infinite. Dia ada bulat penuh dengan bulat tak penuh. So dekat sini ada satu empty circle dan dekat sini ada satu closed circle. So bila domain maksud dia mengambil kira value of apa? Y ke X? X. Value of X. So bermaksud kita akan pandang pada paksi X. Okay, so bermaksud gambar raja kita ni dia bermula pada mana? X dia. Negative 5. Okay, so bermula daripada negative 5. Nampak kat sini Nampak dia bermula daripada negative 5. Tetapi negative 5 ni include or not? Not include. Not include. So bermaksud dia akan jadi Open. open Negative 5. Sorry, open negative 5. Okay, terima kasih. Dan kita punya curve ni akan berhenti kat mana? Close 5. So dia akan berhenti kat sini. So kita tengok kat sini. Oh, dia berhenti pada 5. 5 tu open or close? Close. So dia akan jadi close. So ini adalah domain untuk curve ni. Boleh tak? Boleh. Okay, boleh faham Siapa yang tadi mencuba, terima kasih Afiq. Tak apa. At least kamu lebih faham. Boleh ke? Okay. So itu Okay, sir. baik. Thank you. Alamak. Ya Apa lagi yang penting? Okay. Satu lagi. Macam mana kita nak tentukan range bagi kuadratik graph? Okay, let's say for example saya ada satu gambar raja ataupun satu persamaan lah y, iaitu y bersamaan dengan negatif 2x squared plus 5x minus 5 contohnya. Boleh ke? Boleh sir. Ini bukan valid graph tau. Ni saya reka je. So saya nak awak faham je. So ini adalah quadratic equation, betul? Dan agak-agak dia bentuk apa? Senyum atau masam? Masam. Masam. Sebab apa dia bentuk masam? Negatif. Sebab ada Sebab negatif. Negatif 2x squared. Yes, dia ada negatif pada negatif. kuasa 2 dia, betul? Pada kuasa 2 tu negatif. So maksud kita dah dapat idea bahawa kita punya graf ni berbentuk masam. Okay. So ada satu ciri penting pada quadratic equation ni. Dia sama ada senyum ataupun masam, dia ada satu minimum dan juga maximum point. So kalau kuadratik yang berbentuk masam, kita ada apa? Maximum point. Maximum point. Kalau dia yang bernilai positif, x kuasa 2 itu bermaksud dia ada minimum point. So yang kat mana kedudukan minimum dan juga maximum point ni pada senyum dan masam ni? Siapa tahu? Negative 5. Iya ke? Ini dia punya y-intercept. Awak jangan kira ni konsep je. Saya nak awak bayangkan je. So bermaksud minimum tu dekat mana? Maximum point tu dekat mana? Contohnya pada gambar raja pertama ni,
berbentuk masam. Kat mana maximum point tu sepatutnya berada? Kat Bahagian puncak. puncak dia. Ya, Atas. betul. Itu yang saya nak dengar. So dia berada di puncak kat sini kan. Bagaimana pula untuk minimum point ni? Kat mana dia punya minimum point dia? Bawah. Kat puncak. Dia bukan kat puncak juga tapi kat bawah lah kan. Dia mesti berada pada center kan. Pada center dia. Okay. So bermaksud bila you tahu dia punya kedudukan ni, you tahulah macam mana bentuk graf dia kan. Okay. So bermaksud ini adalah max point ataupun maximum point. Ini adalah minimum point. Okay, sekarang berbalik kepada soalan saya yang asal. Ini negative 2x squared plus 5x minus 5. Saya tak tahu ni gambar raja dia macam mana, wujud ke tak, tapi saya nak kamu faham. Okay, so saya bagi dia punya konon-konon ataupun let's say dia punya maximum point kita tahu iaitu pada koordinat let's say lah saya reka je 1, 3 contoh koordinat dia. Sekejap, excuse me, sorry. Halo? Ya, ada apa, Mak? Tengah kelas, apa? Tak apa. Okey, boleh, tak ada masalah. Bye-bye. Salam. Okey, sorry. Okey, so let's say dia punya maximum point tu adalah pada koordinat 1, 3. Koordinat macam ni kan tulis dia, bukan macam ni kan. Dia open bracket kan dulu kan. Cara tulis koordinat tu kena betul. Okey. So 1, 3 contoh. Okey, koordinat dia 1, 3. So bila saya lukis konon-kononnya, saya nak bayang je. So saya ada satu ada pasti X dan juga pasti Y. So kat sini adalah X, kat sini adalah Y. So maximum point adalah 1, 3. So let's say kat sini adalah 1, kat sini 1, 2, 3, kat sini adalah 3. Okay. So ini adalah maximum point. Okay. Agak-agak macam mana gambar raja dia? Dan kita ada y-intercept pada negatif 5. Betul? So let's say negatif 5 ni berada somewhere 1, 2, 3, 4. Okay, kat sini dah saya tambah. So negatif 5 kat sini. So maksud kita dah tahu ini berbentuk masam iaitu negatif 2x squared. So bentuk dia masam. Maximum point dia kat situ. So dia akan jadi bentuk dia macam ni lah. So dia akan lalu kat sini. Lemak susah nak lukis. Dia macam rapat sangat So dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay. Nampak tak? Kita punya bentuk maximum point ni. Ataupun bentuk kuadratik masam ni. 1, 3. Okay, ni dia punya maximum point yang dia beri. Dan ni adalah function y tadi. Y sama dengan negatif 2x squared plus 5x minus 5. Ni tak valid pun sebenarnya, tapi saya tunjukkan konsep dia macam mana kamu tentukan. So kita tahu negatif 5 ni daripada sini dapat y-intercept dia. So macam mana nak tentukan dia punya range of function daripada gambar raja ni, daripada maklumat yang kita ada ni. Kalau soalan tu bagi kita satu equation dan dia bagi kita maximum point. Macam mana nak dapatkan dia punya range? Siapa tahu? Siapa boleh share pandangan daripada ramai ni? Hello? Dari bawah ke atas sensor. Kalau range kita scan pada paksi Y daripada bawah ke atas. Betul? Tepat. Boleh? Siapa cuba tu? Siapa cakap? Yardena ke? Umar ke? Umar Nufail? Syakir Moderno? Saya tak dengar. Siapa Chan?
Apa tu Afiq? Negatif dengar. 5-3 sir. Apa dia? Negatif 5-3 sir. Negatif 5, 3. Itu apa? Dia punya range. Range. Okey. Bila dia lalu kat negatif 5 ni, Umar, dia bukan berhenti kat negatif 5 tu tau. Dia sebenarnya line ni berterusan. So dia tak akan berhenti sebab dia tak ada syarat. So bermaksud kalau kita scan daripada bawah pada part CY, ni part CY, nampak ni part CY. Kita scan daripada bawah. So line ni bermula daripada mana? Line ni bermula daripada mana? Kalau kita scan pada part CY. Infinity. Yes, dia bermula daripada negatif infinity sebab line tu tak stop. Why? Dan dia akan berhenti kat mana line ni? Bila kita scan pada part CY ni. Dia akan 3. berhenti. Ya, dia akan berhenti kat 3. So bermaksud dia punya range adalah from negative infinity open dan dia akan stop pada 3 close. Sebab kat sini dia berhenti kat sini. Stop. Dia sentuh kat situ. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Okay ke? Sebab 3 termasuk kan kat situ. Bukan 3 tak termasuk. 3 including. Sebab tu dia stop pada 3. Sebab kita scan pada part CY daripada bawah ke atas. So bawah ni kita punya curve ni bukan berhenti kat sini. Dia bermula pada negative infinity. So dia bawa ke atas. Kita scan pada part CY. So dia masih tak berhenti. So kita punya curve stop kat sini. So ke atas ni dah tak ada dah bentuk curve. So dia akan stop pada 3. So bermula daripada negative infinity sampai 3 close. Boleh Boleh Okay, sir. Okay, terbaik. Kalau boleh, bagus. Siapa yang fokus ni, dia dapatlah keuntungan dia. Dia masa dapat. Kalau you faham apa yang saya sebut lah. Okay, so itulah. Itu pasal graf-graf. Okay. Lepas tu kita pergi pada bentuk kita pergi kepada komposit lah. Komposit ke. Ada tak komposit? Soalan komposit ni. Ada masalah tak? Tak ada? Sir, Ini terangkan sir. Apa dia? Terangkan. Terangkan yang mana? Okey, hari tu saya rasa ramai yang jam pada soalan mana. Soalan ni ada tak? Yang kamu hantar nota kuliah tu, tak apa-apa je. Ni. Boleh? Tak boleh sir ni. Yang ni boleh buat tak gitu? Tak boleh? Kurang. Kurang Tak boleh sir, press. Kurang boleh. Ulang. Ulama. Ulang kena bayar. Tak So FOG So yang pertama, bila komposit dia ada dua cara penulisan lah. Banyak lah sebenarnya. Yang pertama FOG, bentuk sini. Ataupun FOG ni bersamaan dengan FGX. Betul? Betul tak? Betul. Satu lagi macam mana? Tapi yang biasa dua ni je kan, betul tak? Yang biasa dua macam ni lah. Ataupun ni lah. So bermaksud kalau FOG bermaksud function G X berada di dalam function Fx. Okay. So tu mudah lah. Okay, so kita lihat pada soalan yang pertama. Mudah je ni. So FOG X. So bermaksud function G ni berada di dalam function Fx. So bila saya buat tu dia akan jadi apa? X ni kuasa kan, bukannya berada di sebelah. So bermaksud ada tempat X yang berwarna hijau ni, kita gantikan dengan function Gx. Dia akan jadi apa function Gx? Gx plus 1. Okay. So kita dapatlah dia punya jawapan iaitu 2 to the power of X plus 1. Okay, mudah kan? Ke susah? Okey sir. Mudah kan? So yang tadi kata tak dapat tu dah boleh dapat lah? Boleh? Boleh sir, boleh. Okay, terbaik. So kita tengok pada yang kedua, B. FKX. Macam mana nak cari FKX? Function K berada di dalam
So bermaksud function K berada dalam function F. So bermaksud 2 pada tempat X tu, kuasa X tu kita gantikan dengan ln X plus 1. So macam tu je lah. Boleh? Boleh. Boleh, sir. Okay, boleh. Thank you. So seterusnya C. HOK. Bermaksud K berada di dalam H. K berada di dalam H. Okay. So H adalah apa? Punca kuasa 2. X ni kita gantikan dengan KX. So apa KX? Iaitu ln X plus 1. Jangan lupa ada plus 1 lagi di belakang. Sebab yang ni adalah X yang kita gantikan ni. Faham? Ni kita gantikan dengan KX. Okay, boleh Boleh ke guys? Boleh, sir. Oh boleh, terima kasih. Terima kasih nak belajar sekian. Okay. So ni kamu dah buat sepatutnya. Okay ni. Boleh, example ni. Example ni. Ada masalah? Sama je kan macam tadi, sir? Yeah, composite. Okay. So you just sub. Tapi kena hati-hatilah sebab macam ni dia bentuk eksponen dan juga bentuk ln ada dan juga bentuk set. So masa nak sub tu kena make sure hati-hati masukkan dengan bentuk. Ya. Okay. Ni satu. Okay, kalau soalan macam ni pula macam mana? Dia kata cari fx. Given fx. Cari gx. Dan diberi soalan A FOG. FOG ni bersamaan dengan apa guys? FGX. Betul, FGX. So FGX bersamaan dengan 6 tolak 7X. Apa yang kita nak cari adalah GX. So GX tu berada di mana? Tengok ni. Kita lihat pada FGX ni. GX ni berada di dalam ke berada di luar? Di luar. Dalam. Di dalam, betul. So GX berada di dalam. So saya ada share satu ketua kalau kamu dengar video saya ataupun ikut saya punya YouTube itu kan. Yang saya ajar itu ada satu petua. Apa dia petua dia? Ingat tak? Saya bagi. OIC, sir. Ya, terima kasih. Ni betul-betul mendengar. Orang yang mendengar je tahu apa itu OIC. So OIC. Okay. So O ni stand for outside. I ni stand for inverse. So kalau kita nak cari outside function, kita gunakan method of Inverse. Okay. So kalau kita nak cari inside function, so dia terbagi gini. Sebenarnya daripada OIC tu saya pecah kepada dua. Yang pertama adalah OI. Yang kedua adalah IC. So kalau nak cari outside function, kita akan gunakan cara nak cari inverse. So kalau kita nak cari inside function, kita akan gunakan cara composite function. Okay, itulah dapatnya OIC. So OI stand for outside, cari guna inverse. IC tu stand for nak cari yang inside tapi guna composite. Okay, so dalam kes kita ni, kita nak cari GX tu pada apa tadi? Outside ke inside? Inside. So inside function. Kita nak cari inside function, so bermaksud saya akan gunakan method of Composite. composite. Okay, composite. Okay. So macam mana lagu ni? So dia dah bagi satu ni equation given. Ni yang diberi. Diberi FGX sama dengan 6 tolak 7X. So kita gunakan method of composite, iaitu kita menggunakan maklumat yang asal ni iaitu fx. So, let's say fx yang di atas ni saya masukkan gx kat sini. Okay. So apa akan dapat? Kita akan dapat satu function composite yang baru, iaitu apa? Bila saya masukkan gx kat sini, kita akan dapat
3 GX tambah 1. X tambah 1. Okay, so bermaksud saya dah ada dua equation FG. Yang ni given, yang ni yang kita cari. Yang ni kita cari, betul? So, kita just samakan FGX yang kita cari dengan yang diberi. So, bermaksud 3GX plus 1 sama dengan FGX yang diberi, iaitu 6 tolak 7X. And then kita just jadikan GX itu sebagai subjek. So 3GX sama dengan 6 tolak 7X tolak 1. So kita akan dapat 3GX sama dengan 5 minus 7X. So GX is equal to 1/3 5 minus 7X. Boleh tak? Boleh sir. Okay. So ini contoh dia. Kalau nak cari inside function, bermaksud startnya mudah saja. Yang diberi tu kamu gunakan. Kamu cari satu FGX yang perlu kamu cari. Gantikan tempat pada function itu dengan GX itu sendiri. And then kita just samakan yang dia. And then jadikan GX sebagai subjek. Okay, kalau yang kedua B, GOF sama dengan 5/3X. Okay, diminta untuk cari GX. So GOF ni sama dengan apa? GFX. Bermaksud samaan dengan 5/3X. So kita nak cari apa ni? Nak cari outside. So kita nak cari outside. So outside kita kena guna cara apa ni? Guna inverse. Cari inverse macam mana? Kita jadikan seletkan kan? Kita guna let. Yes, seletkan. So macam mana? So kita dah diberi apa? Diberi apa? Ingat tak? So kita dah ada fx kat sini. Fx yang diberi, iaitu fx sama dengan 3x plus 1. So let's say fx tu saya letkan y, betul? Let y sama dengan fx kan? Mana pula hilang? Okay, let y is equal to fx. Okay. So bila y sama dengan fx, so bermaksud y bersamaan dengan 3x plus 1. And then jadikan x sebagai subjek. So kamu akan dapat apa dia? X sama dengan y minus 1/3. Betul tak? Betul sir. Okay. So tadi gfx sama dengan 5/3x, betul? Ni asal gfx. Tapi sekarang ni saya dah fx tu saya dah tukarkan kepada y. So bermaksud fx yang berada di sini saya akan jadikan dia apa? Jadikan y, gy. Gy. So bersamaan dengan 5/3x. Valid tak kat sini? Kat sini x. Dia tadi dekat sini valid sebab gfx dalam dia x. So kat sini mesti x. So kalau kat sini y, maksud pada x ni pun kena jadi in term of y. Betul? Betul tak? So kalau so maksud function ni dah tak valid. So saya perlu gantikan x ini dengan menggunakan yang mana? Gunakan x yang kita cari kat sini. Faham tak? Faham tak? Okay. So bermaksud saya gantikan dekat sini dengan y tolak 1/3. So kat sini saya boleh cancel out kan dia. 3 bagi 3 1. So gy bersamaan dengan 5/y minus 1. Tapi kita nak gy ke nak gx? Nak gx. So y tu just gx. Kita buat satu conclusion. Gx bersamaan dengan 5/x minus 1. Okay. Boleh kan? Faham kan? Faham. So ni cara dia. So kamu just perlu ingat OIC. OIC.
Apa lagi lagi yang saya rasa penting. Okey, kita pergi kepada inverse lah sikit. Inverse function. Tadi saya dah explain sikit one-to-one function. Okey. Soalan mana ni? Oh, okey ni. Soalan ni contohnya. Kalau kamu ingat yang ni saya dah buat itu Saya dah ajar. Okey. So biasa soalan akan tanya gini. Dia suruh cari domain, dia suruh cari range kan. So actually, kalau kamu dia akan boleh tanya juga apakah range of F inverse dan apakah domain of range domain of F inverse. So mudah je. Kalau kamu dah dapat domain function, so domain function ni bersamaan dengan range of F inverse. So dia terbalik. Domain untuk function asal sama dengan range of F songsang kita ataupun F inverse kita. Manakala range untuk F function tersebut bersamaan dengan domain of F songsang ataupun F inverse. Okay, ni jelas kan? Semua orang tahu kan? Pasal ni. Ni penting ni, ada keluar ni. Boleh Halo? Boleh. Boleh sir. Boleh, sir. Terima kasih. Oh ya Allah. Okey. Terima kasih. Tak adalah rasa macam cakap seorang depan cermin. Okey. So, let's say saya bagi satu soalan. Macam mana nak cari inverse? So, nak cari inverse, kita ajar konsep ni lah. Let's say lah saya reka satu function iaitu kx bersamaan dengan e kuasa 3x. Okey, let's say Okey, contoh je. So, cari dia punya k inverse x. Okey, agak-agak macam mana cari? Ada? Macam mana guys, kita nak cari inverse? Ada satu konsep je yang saya perkenalkan kalau kamu dengar video. Apa konsep dia? Boleh tak seorang sebut? K negative 1x equal to x. Okey, terima kasih. Siapa nama yang respon ni? Okey, terima kasih. So, konsep yang saya selalu ajar adalah nak dapatkan inverse F inverse X bersamaan dengan X. Okey, so ni konsep dia. Tapi memandangkan kita punya function adalah K, so kita gunakan K lah macam kawan awak cakap tadi, kawan awak yang sebut tadi. So dia akan jadi K inverse X bersamaan dengan X. Okay. So kita ada function Kx. So kita menggunakan konsep ni. So K inverse akan jadi apa? So bermaksud kita gantikan X ini dengan K inverse. So kita akan gantikan kat mana tu? E 3x. So dia akan jadi E kuasa 3. Kita akan gantikan pada X ni. So 3 K inverse X equal to X. is equal to X. Okay, mudah je kan? Okay, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita nak cari K inverse kan? So kita kena memandangkan dia adalah exponent punya function. So kita log ataupun kita longkan both side. Betul? Betul ke? So saya tambah ln pada kiri dan kanan equation 3k inverse x is equal to ln x. Dan ln ni bersamaan dengan apa guys? Siapa ingat? Log exponent. Log Log base e, betul? Dia akan jadi gini lah. So sama dengan log x. So bila log e bersamaan dengan apa? 1. So yang kat sebelah kiri equation ni, kat sebelah kiri equation akan jadi apa? Kuasa tu pindah depan. Kuasa tu pindah ke depan, dia akan jadi apa? 3k inverse x darab sah 1. Betul tak? Betul. X. Okay, so langkah seterusnya jadikan k inverse x sebagai subjek. So kita akan dapat k inverse x sama dengan 1/3 times ln x. Mudah je.
Boleh? Boleh sir. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Kalau boleh, boleh lah. Okey. So, satu lagi lah. Soalan last lah. Soalan last. Saya reka kejap. Apa Okay, kita bagi soalan komposit lah. Komposit. Biasanya soalan yang berkaitan dengan eksponen dengan log yang kamu pernah kan. Saya tadi dah bagi eksponen, ni bagi log lah. So let's say saya ada satu function iaitu m x bersamaan dengan ln 3x plus 4. Okay. Dan saya ada satu lagi function iaitu nx is equal to x plus 1. Okay, let's say for example. Okay, soalan saya nak cari MON. Okay, macam mana? Kita dapat apa? N masuk dalam M. N masuk dalam M. Betul? Betul ke? Sekejap. Saya terbalik lah. Saya tukar lah. Saya tukar kejap Nak bagi dia mencabar sikit tu macam biasa sangat. So ni N, ni M. Okay. Saya terbalikkan dia N dengan M. Tapi saya nak MON. Okay, macam mana? M and X sama dengan X tambah 1. Okay, bermaksud apa yang masuk apa? N yang masuk dalam M. So bermaksud kalau saya nak cari MON, kecil pula, MONX bersamaan dengan M and X macam ni betul? Okay, so NX tu mesti berada dalam function M. So dia akan jadi apa? Ln 3 betul? Betul. Okay, betul. Sir, dia bukan masukkan X tambah 1 dulu Plus 4 tambah 1. Oh, okay. Betul tak? Betul. Bermaksud dekat sini saya masukkan N pada X ni. So apa N tu? N tu adalah ln 3x plus 4 plus 1. Ni saja. Ni adalah N. Okay, macam ni 4 tambah 1 ni boleh tambah tak? Boleh tambah tak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan kamu pandai-pandai. Sebab biasanya soalan peperiksaan dia akan kelirukan kamu macam tu lah. Dia akan bagi pilihan jawapan ln 3x plus 5 pun ada. So ni salah. Sebab yang ni tak boleh dicampurkan sebab dia dalam bracket. Itu hak dia. Boleh? Boleh? Boleh. So ni revision yang berkaitan dengan topik 5 lah. So mungkin insyaAllah yang depan saya akan masuk topik 6 sikit and then saya akan recap semula untuk topik 7 yang kamu baru belajar. Saya tengok topik 7 macam ramai yang keliru, tak apa. Saya akan simplifykan dalam bentuk yang mudah untuk kamu faham. Boleh ke? Okay, saya rasa Boleh sir. Boleh. Okay, so that's all for today. So saya akan open link attendance di dalam grup grup apa nama tu? Lupa dah. Telegram. Grup Telegram, okay. So that's all for today class. Thank you very much. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak.